Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana arah pergerakan market. So hari ni hari Isnin dan dah hampir pun pukul 8, ikutkan ni 7 suku. Sebenarnya tu dah buat tadi video 6.30, cuma video tu tak dapat dirilikan sebab apa, Zul tak live screen tu, kemudian akan nampak muka tu macam ni, dia tak nampak chart. So Zul terpaksa buat yang baru. So ini dah yang baru. So 7.15 minit berada mana kita akan seperti dalam 45 minit lagi pukul 8 kita akan dapat confirmation kita di mana Bitcoin akan drop ke dalam 20k. So kenapakah akan berlaku, dia akan terangkan di chart. Dan normally walaupun sebelum 7 suku pun dah tekan currently price dengan keadaan price Bitcoin berada di 27. So nak naik balik 29 tu aku kata agak susah. So meaning kita mostly kita akan dapat confirmation kita iaitu Bitcoin akan drop ke 20k. So nanti kita akan tengokkan chart apakah akan berlaku dan apakah level-level di dalam antara sebelum 20k tu kita akan nampak pergerakan yang macam mana dan apakah akan berlaku sekiranya pergerakan itu buat. Kita akan terangkan di chart. Okey, tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang dah berlaku dalam tempoh 24 hours untuk hari Ahad semalam. So total market drop daripada 1.3, 1.2 dah 1.0. So kita dah hilang dalam 200-300 bilion untuk dalam masa 2 minggu ini. Kemudian volume 82, meningkat sikit ikutkan semalam 50, 60, kemudian 82. Kemudian BTC 46 ke dah 47.2. So aku kata secara summary pergerakan, tengok total market drop hampir 5%, 4.9, volume sikit meningkat almost 18%. So meaning kita drop, volume ada. So meaning kita akan nampak aku kata sedikit candle merah yang panjang ke bawah. So sebab apa? Total market drop. So harga semasa untuk pagi ni Bitcoin berada di 27k, dah drop hampir 5% dalam tempoh 24 hours. Sebab apa kita ada dalam masa 45 minit lagi kenaikan turun tu akan efek kita punya percentage. Di Ethereum dah pun sampai kepada dia punya net support, iaitu jika dah break 1.7, net support kita 1.4. Kita akan ada lagi di kawasan 1.3 tapi major lah di kawasan 1k untuk Ethereum. So untuk Ethereum 5% drop, untuk BNB 5.68 dan lain-lain altcoin Cardano 8%, altcoin yang lain juga almost dalam 5% ke atas. Semua altcoin lain dalam 5% ke atas. So kan, let's go kita pergi ke Bitcoin. Penting apa yang berlaku sebelum Bitcoin. Fear index kita still lagi di extreme fear, dan normally untuk hari ni ataupun hari Ahad hari ni kita akan mungkin berada di extreme fear yang di bawah 10 ataupun kata 1 jijik. Itu boleh berlaku untuk ni sebab apa, kita dah lost position weekly. So untuk hari ni inilah kuartal weekly chart dengan candle ini. So candle ini akan close bila, kalau kita tengok kat sini dalam masa 40 minit lagi, dalam masa 40 ataupun 39 minit lagi kita akan close. So meaning body ini close below line purple ini adalah confirmation untuk kita price tu akan drop. The net support ialah ketika 20k ataupun 19.6. So 29.4 ni menjadi kita support selama 5 minggu. 1 minggu, yang ni kita ada 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, minggu 3, minggu keempat dan kali minggu kelima kita breakout. So meaning support ini dah gagal untuk menahan price untuk drop lagi bawah. So meaning net support kita seperti akan berada di 20k adalah major support. Tapi antara 29 ke 20k ada juga mana-mana. Kita ada 26, kita ada 23, kita ada 24, 23, 22 dan 20. So itulah mana-mana support. Tapi major support yang perlu anda tahu ialah ada opportunity untuk Bitcoin drop sampai 20k. So minggu ini mungkin kita akan nampak 20k ataupun bila, tapi itulah aku kata perjalanan tu dah dah ada track tu ke 20k dah pun aku kata dijelas ataupun diterangkan. So meaning 20k route untuk ke 20k itu boleh berlaku. So kita akan tengok apakah movement yang akan berlaku untuk short term untuk di Bitcoin. So untuk di daily apa yang kita nampak, first kita akan nampak yang ni macam juga point breaking ni kita dah nampak target, iaitu daripada ini pun sendiri macam tu selalu terangkan untuk review zone point breaking ni price target lah sampai 20k. Kita dah tahu untuk kita tengok lagi 4 hours apakah yang berlaku ataupun di daily maknanya. Apa yang kita nampak adalah kita ada falling wedge dan kuartal falling channel. So falling wedge currently Zul nampak falling wedge ni ada potential untuk sampai kawasan ni price rebound, iaitu align dengan kita punya net support, minus support di kawasan 26. Dan apa yang kau nampak ni yang ini akan boleh berlaku ialah sekiranya kita ada rebound di kawasan ini, mungkin kita akan nampak sedikit untuk kuartal potential untuk retest, iaitu retest macam mana breakout yang ini mudah retest ke kawasan balik 29, kemudian barulah kita akan ada drop lane. So nama ada kalau kita rebound kawasan ni ada possible wedge ini akan bertahan. So mungkin wedge ini akan bertahan dan bermain macam ni sampailah kita breakout, barulah kita akan nampak ada sedikit momentum. Ataupun untuk hari ni kita akan tengok iaitu kita ada
minor support yang sebelum ni. Yang ini untuk hari ni sekiranya kita lost position untuk hari ni, kita akan dip more below. So dip below untuk hari ni ada potential wedge ini akan gagal. Tu meaning line putih bawah ni akan gagal, tak masalah. Kata satu pattern bullish yang gagal, tak masalah. Tapi kita ada satu lagi falling channel kita yang expectation good dalam bearish market. Kita akan follow channel ini, di mana sekiranya kita lost position yang ini, ternyata kita lost position 27 ni, lower ini. So ini kita akan berlaku, kita mungkin akan dapat retest dan pergerakan ini maknanya akan ada kata massive move ataupun memberi sedikit confirmation data yang mana kita akan breakout middle channel ni. So middle channel ni adalah kata channel yang kita besar ni. Currently 2-3 minggu ni kita berada di upper channel. Sebelum ni kita breakout, kita lower channel, kita upper channel, kita bermain atas channel. So untuk pergerakan yang tu cakap tadi, ada potential untuk kita break bawah, kita main balik below channel. Bila below channel apa berlaku, kita akan price tu more akan kata consider akan drop dalam kawasan kata maksimum ataupun bearish market dalam 12k ke 10k lalu 83 Bitcoin. So itu boleh berlaku. So nanti Zul akan updatekan sentiasa, anda like dan subscribe untuk tengokkan bila update tu berlaku. Untuk currently Zul nampak lah yang kita nak monitor adalah confirmation kita weekly dah close below 29. Now kita tahu perjalanan kita ke dalam 20k. So 20k macam mana nak sampai, ada possible dia boleh sampai dalam wedge. Dalam wedge kita akan nampak ni normally lama lah kita akan nampak untuk 20k. Kita akan sideway yang lama. Sideway yang lama itu adalah bagus. Sebab apa? Ini petanda price akan breakout saja ini. Meaning kita akan nampak price akan buat pergerakan daripada downtrend ke uptrend. So normally jatuh slowly adalah good. Sebab apa? Bila jatuh slowly itu adalah accumulation, kemudian breakout saja kita akan nampak price akan buat massive pump. So itulah boleh berlaku untuk volley wedge. Dan sekiranya kita ada massive drop terus, iaitu macam juga tadi sampai ke kawasan ni breakout dan middle channel, kita akan nampak price tu akan possible terus drop ke dalam 15k, 20k. Kemudian kita akan nampak price Bitcoin akan range dalam 20k, kemudian akan naik slowly. Kita akan nampak breakout ni, ini kita akan nampak another sideway yang lama lah. Sideway yang lama dalam 2-3 tahun macam juga dalam sebelum bearish market, sebelum bullish market 25. Apapun ini adalah 26k dan 15k adalah kawasan Zul akan start buy. So Bitcoin sekiranya masuk saja antara 26k, Zul akan start buy. So untuk minggu ni kalau 26k dan tengok hujung minggu, kalau hari Jumaat still lagi berada dalam below 26, Zul akan start buy untuk Bitcoin dan Ethereum. So itulah Zul punya plan untuk sekarang ni. Whatever jatuh 26 dan 15 Zul akan buy, tapi Zul akan remark pula, Zul akan beware juga, iaitu bukan 5, Zul akan ambil opportunity juga, iaitu ada opportunity untuk Bitcoin drop dalam 12 ke kata lower adalah 10k ke 13k. Sebab apa? 83% dalam bearish market atau circle market, 83% boleh berlaku seperti circle yang sebelum ini. So apapun adakah boleh berlaku 83, tu nampak mungkin ada sedikit tipis. Sebab apa? Kita tak ada massive pump. So massive pump kita dapat, probably kita tak dapat juga massive drop ataupun drop ke 83. So meaning apa yang be safe untuk selamat adalah consider price antara 26 dan 15k adalah boleh, ataupun kita match adalah di kawasan 20 ni. Kenapa 20k adalah all time high masa bulan tahun 2017. Kita tak pernah retest sebelum circle kali ni, kita tak pernah price jatuh sampai ke all time high. Tapi disebabkan kita tak dapat massive pump ni, ada potential untuk kali ni kita akan dapat support di kawasan 20. So 20 adalah consider kita punya bottom, dan be remind juga untuk anda, iaitu possible juga sampai 10k. So 20k adalah consider dah boleh start buy. So macam cakap tak perlu tunggu 20, tak perlu tunggu 10. Kita dah dulu letak range pun antara 26 dan 15. Even kalau 20 ataupun 10 pun jatuh sekejap aja. Tapi untuk long term punya bear market 22, 23, 24, kita akan nampak dalam 3 tahun ni kita Bitcoin hanya akan range dalam 30 ke 20k saja. So ini adalah kawasan good potential untuk kita DCA sampailah next bulan tahun 25, barulah kita akan nampak potensi untuk all time high baru dalam 200k per Bitcoin. So itulah next bulan tahun 2025. So itulah pergerakan Bitcoin yang tu nak sharekan untuk anda short term dan long term. Apakah possible pergerakan yang berlaku? Saya cakap itulah yang boleh ceritakan. Tapi untuk dapatkan bila dan berlaku, anda boleh like dan subscribe dan tengok review tu hari-hari. Sebab apa hari-hari tu ada update kan untuk di Bitcoin dan juga lain-lain altcoin. So untuk tambah untuk Ethereum, apa yang berlaku untuk Ethereum? So Ethereum ikutkan di Ethereum chart yang draw malam. So ini kita ada berlaku channel. So berdasarkan channel ni kita ada nampak
aku kata ada potential untuk dia naik atas sikit. Kita dah sampai di 1.4 iaitu kita punya support. Tu meaning resistance kawasan 23. Meaning untuk Ethereum ada possible kita akan bermain below channel. Kita akan drop below ni, ada sedikit rebound. So sedikit rebound ni ada potential untuk Bitcoin juga sedikit rebound. Apa pun rebound tu hanyalah sebagai retest. Sebab apa? More confirmation kita untuk drop bawah. Untuk Ethereum pun next drop sekiranya dia loss 1.3, kita akan major support kita berada di 1K ataupun 977 per Ethereum. Tapi kita ada bermain juga antara 12 dan 13K kita ada aku kata another support. Kalau ikutkan belakang ni kita tengok kita ada kat sini. Alright, kita yang ini kalau ikutkan Zul letak ni, kalau Zul letak satu line yang ini kemudian kat mana 1.1 1.2. So inilah potential yang boleh kita rimak, mungkin kita biarkan. So dalam 1.2 ni adalah kuartal consider kita punya kuartal berlaku bounce 1.2. Tapi pun major support kita adalah berada di 1.4 currently, dan break 1.4 net support kita major lah di kawasan kuartal 1K, dan boleh rebound kat antara minor support di 1.2. So inilah 1.2 weak lead, tapi apa major yang ini dan yang ini. Loss position 1.4 1K adalah likely apa yang akan berlaku di Ethereum, di mana kita akan nampak Bitcoin tentu kawasan 20K. So Bitcoin 20K ada opportunity untuk Ethereum sampai 1K, dan opportunity untuk kita buy untuk long term di kawasan itu. So kali Ethereum pun ikutkan dah boleh buy pun untuk long term iaitu antara 1.7 dan 9.9. Cuma macam dekat untuk holding lagi, sebab apa yang tu nak tengok ada Bitcoin ni pun dah confirmation. Kita tunggu dulu at least Bitcoin sampai dalam 23K. Masa tu barulah kita akan boleh start buy untuk di altcoin yang lain tu. Ada potential Ethereum kita dapat dalam 1K, dan itulah opportunity yang anda tak boleh lepaskan untuk long term punya DC ataupun long term punya kuartal portfolio untuk next bulan tahun 2025. So itulah untuk Bitcoin dan Ethereum. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. Ikutkan di ruangan komen pun tak ada sembarang permintaan ataupun thank you siapa yang komen, Tizu akan reply kan. Siapa anda request untuk ruangan komen. Kemudian kalau nak secara cepat, mungkin anda boleh tengok cara live Zul, iaitu probably Zul akan buat petang. Cuma ni sekarang ni Zul mencari waktu yang sesuai, petang ataupun malam. Mungkin Zul akan buat dua-dua. So Zul ada planning, sedikit ada planning. InsyaAllah nanti Zul akan terangkan apa tu. Mungkin Zul akan buat petang malam. So untuk currently kita tengok, kalau petang, kalau tak buat petang, kalau mungkin Zul akan buat malam. So antara pukul 6 ataupun pukul 8 malam. So itulah aku kata timeline tu untuk buat live setiap hari. So macam semalam kita dah recharge Ethereum dan Bitcoin. So malam ni mungkin kita akan recharge beberapa coin yang lain. Kita tengok kita boleh start dah all coin yang lain. So guys, itu aja untuk pagi ni. Dan sebelum tu akhiri, like dan subscribe. Dan siapa yang berminat untuk dapat kat shirt ni, boleh dapat ruangan link Shopee di bawah. Dan sekiranya anda nak design lain ataupun design tak nak kuartal Bitcoin, nak Ethereum, nak Cardano, boleh PM je tu bawah. Guna saja link WhatsApp yang ada di bawah itu. Nanti tu akan buat lagi. Kan ada link WhatsApp untuk kelas. Nanti tu akan buat satu link lagi, link untuk kata design baju. Tak adalah nak design baju apa pun, baju kripto ke apa. Tapi mostly kalau nak baju kripto, nak Ethereum ke Cardano, anda boleh kata guna WhatsApp tu. Nanti tu akan buat untuk anda, dan nanti kita tu akan print dan tu akan postkan untuk anda. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like and subscribe. Jumpa lagi petang nanti ataupun petang dan malam nanti untuk cara live untuk kita recharge baru. Dan hopefully masa recharge tu anda dapat belajar sedikit sebanyak seperti mana tu recharge malam tadi untuk Bitcoin dan Ethereum. So guys, jumpa lagi next review. Assalamualaikum. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.